Latar belakang Kerajaan Khulafa al-Rasyidin. Kerajaan ini terbentuk secara rasmi pada tahun 632 Masehi, yaitu apabila Abu Bakar al-Siddiq dipilih oleh umat Islam sebagai khalifah pertama. Kerajaan ini diperintah oleh 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, Khalifah Umar bin Al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Gelaran Khulafa al-Rasyidin digunakan karena mereka meneruskan dasar kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepenuhnya. Institusi Khalifah. Institusi Khalifah bermula serentak dengan pelantikan Abu Bakar al-Siddiq menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Islam Madinah yang baru. Pelantikannya melalui proses musyawarah dan bai'ah serta tidak berdasarkan keturunan. Khalifah merupakan individu yang paling berkuasa. Khalifah bebas dari sebarang kawalan dalam bentuk pelembagaan atau badan politik, namun kekuasaannya tidak bersifat mutlak dan autokrasi karena Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan yang membimbing dan mengawal segala tindakannya. Khalifah boleh membuat ijtihad seandainya ada perkara penting yang perlu diputuskan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis. Selain berperanan sebagai ketua eksekutif dan kehakiman, Khalifah juga merupakan panglima tertinggi Angkatan Tentara Islam. Khalifah juga mengetuai pentadbiran keagamaan seperti menjadi imam dalam sholat, berjemaah, dan membaca khutbah Jumat, dan sebagainya. Khalifah juga bertanggung jawab menyelia dan menguruskan pungutan hasil dalam negara, pembangunan infrastruktur seperti pembinaan tali air dan sebagainya. Khulafa al-Rasyidin mengendalikan pemerintahan pusat berdasarkan 3 sumber utama yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Majlis Syura. Majlis Syura merupakan badan perundangan yang dianggotai oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi tempat rujukan kepada Khulafa al-Rasyidin dalam urusan pentadbiran negara dan juga sebelum sesuatu keputusan dan tindakan penting dilaksanakan, seperti pemilihan gubernur, panglima-panglima tentara, dan serangan-serangan ke atas pasukan musuh. Sesuatu dasar diputuskan melalui kaidah syura, yaitu keputusan yang dibuat berdasarkan suara majoriti. Semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, Majlis Syura ditubuhkan secara rasmi dan berfungsi secara formal. Anggotanya dilantik daripada kalangan para sahabat yang berpengalaman dan berperanan sebagai badan penasihat Khalifah. Bilangan ahli Majlis Syura tidak ditentukan dan bergantung kepada keperluan semasa. Ibu pejabat. Tidak wujud sebarang pejabat khusus pada zaman Khulafa al-Rasyidin dalam melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara Islam Madinah. Setiap khalifah melakukan penyeliaan secara langsung di dalam segala urusan negara. Madinah menjadi pusat pemerintahan dan pentadbiran negara, manakala Masjid Nabawi menjadi ibu pejabat perbincangan dan penggubalan dasar pemerintahan dan pentadbiran negara, seperti mana zaman Nabi Muhammad SAW. Amalan syura digunakan untuk membincangkan berbagai perkara penting melibatkan urusan dalam dan luar negara. Dasar pentadbiran. Khulafa al-Rasyidin mengendalikan pentadbiran pusat berdasarkan 3 sumber rujukan utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Pentadbiran cukai. Sumber pendapatan negara Islam di zaman Khulafa al-Rasyidin adalah sama seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fai. Hasil pendapatan zaman Khalifah Abu Bakar dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, pendapatan negara Islam bertambah dalam kadar yang amat pesat sehingga tidak dapat dihabiskan
walaupun setelah dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Justru, satu sistem pemungutan hasil diperlukan untuk memastikan penetapan hasil pendapatan negara. Sejak itu, Khalifah Umar memberi perhatian khusus dan serius dalam pentadbiran pemungutan cukai berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Jenis cukai baru juga diperkenalkan oleh Umar seperti usyur. Baitul Mal. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, sumber pendapatan negara dalam bentuk zakat, jizyah dan sebagainya tidak disimpan lama, malah terus diagihkan kepada tentara Islam dan golongan yang berhak. Pendapatan negara dibelanjakan sepenuhnya tanpa ada lebihan. Inilah faktor terpenting mengapa institusi keuangan dalam bentuk Baitul Mal tidak timbul di zaman mereka. Di peringkat pusat, ibu pejabat Baitul Mal telah didirikan secara rasmi pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab karena kepesatan pendapatan negara ekoran perluasan wilayah jajahan Islam. Sumber pendapatan yang amat banyak ini tidak dapat diagihkan serta-merta dan sepenuhnya. Bagi melicinkan pentadbiran keuangan, Panglima Khalid Al-Walid mencadangkan kepada Khalifah Umar agar menubuhkan sebuah institusi keuangan negara yang bertanggung jawab menguruskan harta negara. Pada ketika itu, perbendarahan negara ini dikenali sebagai Diwan atau Khazanah, kemudiannya dikenali sebagai Baitul Mal. Segala sumber pendapatan dan laporan keuangan daripada tanah jajahan akan dihantar melalui Gabenor setiap wilayah kepada Khalifah di Madinah setiap tahun. Sejak itulah, Baitul Mal berfungsi sebagai agen kerajaan yang menguruskan harta negara dan membelanjakannya untuk kepentingan rakyat dan negara selaras dengan akidah, syariah, dan akhlak Islam. Pembahagian wilayah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, negara Islam dibahagikan kepada 8 wilayah untuk memudahkan dan melicinkan pentadbiran. Wilayah berkenaan adalah Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap wilayah ini diketuai oleh seorang gabenor yang menjalankan tugas yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Khalifah di Madinah. Pelantikan pegawai. Pegawai-pegawai berbagai jabatan juga dilantik di setiap wilayah tersebut di bawah penyeliaan gabenor. Setiap pegawai yang dilantik diberikan senarai tugas dan tanggung jawab serta batas-batas kuasa masing-masing. Harta mereka disenaraikan oleh gabenor untuk mengelakkan kekeliruan, pertindihan kuasa, penyelewengan kuasa, rasuah, dan sebagainya. Jika setelah memegang jabatan itu dalam jangka masa tertentu didapati harta mereka luar biasa banyaknya, maka harta itu akan dirampas oleh Khalifah. Contohnya, Khalifah Umar pernah merampas harta Abu Hurairah dan Abu Al-As. Antara pegawai yang dilantik di peringkat wilayah untuk membantu gabenor ialah amil yang bertugas memungut hasil negara, kadi sebagai hakim, dan pengurus pentadbiran kehakiman, serta mengurus urusan wakaf seperti masjid, madrasah, dan sebagainya. Jawatan lain seperti kitab al-diwan, sahib, Baitul Mal, pegawai keuangan wilayah, setiausaha tentara, pegawai cukai, dan pegawai polis. Di peringkat awal zaman Khulafa al-Rasyidin, para gabenor menyandang jawatan hakim karena tugas pentadbiran tidak pernah dipisahkan bagi melaksanakan keadilan. Namun pada zaman Khalifah Umar, beliau melakukan pemisahan antara jawatan pentadbiran dan kehakiman karena bertambah luasnya wilayah-wilayah Islam yang menyebabkan bertambahnya beban tugas dalam kadar di luar kemampuan seorang gabenor. Pentadbiran Baitul Mal. Di setiap wilayah didirikan cawangan Baitul Mal bagi memudahkan urusan pungutan hasil dan perbelanjaan kerajaan.